PAS sokong nasihat pemangku Raja Pahang pada Kerajaan Anwar. Orang Melayu sedang ditipu. Kali ini gelaran Tun M pula serang Anwar. PAS hanya mempergunakan Mahathir. Yang menjadi kerajaan raikan pembangkang kerana mereka juga telah dipilih oleh rakyat. Peruntukan yang adil perlu diberikan kepada mereka juga. Ahli Dewan Undangan Negeri Pembangkang di Pahang menyambut baik titah pemangku Raja Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah yang mahukan peruntukan turut diberikan kepada Wakil Rakyat Perikatan Nasional. Ketua Pembangkang Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, mereka berhak menerima peruntukan daripada kerajaan negeri untuk membantu rakyat. Kita merakam penghargaan yang tinggi kepada tuanku. Secara tak langsung, satu arahan dikeluarkan kepada pihak kerajaan supaya menyalurkan peruntukan kepada semua adun. Tuanku sebut, kami adun pembangkang dipilih oleh rakyat dan hormati pilihan raya, katanya seperti dilaporkan lidah rasmi PAS Harakah Daily. Oleh itu, Tuan Ibrahim yang juga timbalan Presiden PAS berkata, penyaluran semula peruntukan yang sebelum ini dinafikan perlu dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Katanya, semua adun pembangkang bersetuju dan menyokong peruntukan kerana mereka juga berhak menerima peruntukan sama seperti wakil rakyat lain. Pada 3 Januari lalu, pembangkang mendakwa yang dianaktirikan kerajaan negeri Pahang selepas tidak menerima sebarang peruntukan. Sebelum ini, Tengku Hasanah Ibrahim bertitah mengingatkan kerajaan negeri supaya memberikan peruntukan yang adil kepada wakil pembangkang di negeri itu. Baginda menitahkan supaya landscape politik negeri boleh diubah selari dengan 66 tahun negara mencapai kemerdekaan. Baginda bertitah 66 tahun tempoh kemerdekaan ini sepatutnya politik negeri sudah matang dan yang menjadi kerajaan negeri harus meraihkan pembangkang kerana mereka juga dipilih oleh rakyat. Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim berkata, titah tuanku merupakan satu arahan kepada kerajaan negeri Pahang. Tambahnya, peruntukan itu sangat penting kepada wakil rakyat, terutamanya bagi menyelesaikan pelbagai isu dalam kawasan seperti bencana dan sebagainya. Kita katakanlah, jika berlaku ribut di suatu kawasan, mangsa akan datang ke pusat khidmat, jadi dana perlu disalurkan segera. Bukan salur secara terus kepada adun yang disalurkan kepada pejabat daerah. Cuma geran sahaja kita minta diserahkan kepada kita, bukan dalam bentuk wang tunai. Tapi semua projek segera itu akan diaudit, termasuk peruntukan RM5,000 bagi sumbangan hari raya sebelum ini. Kami sediakan laporan lengkap supaya tidak timbul berlakunya penyelewengan, kata Tuan Ibrahim. Presiden PAS Abdul Hadi Awang sekali lagi mengajak orang Melayu menyertai perpaduan yang diusahakannya agar bangsa berkenaan dapat diselamatkan, sekaligus mencontohi langkah yang didakwanya dilakukan Nabi Muhammad SAW dulu. Kata Abdul Hadi, ketika ini orang Melayu ditipu secara terang-terangan akibat sikap lalai serta jahil masing-masing. Tambah ahli parlimen marang itu, orang Melayu menjadi mangsa dalam langkah politik negara selain menghadapi masalah rasuah, keruntuhan moral dan lain-lain, termasuk perpecahan dalam hal cabang agama serta perebutan harta. Kaum Melayu dipermain-mainkan dan ditipu secara terang-terangan dalam kejahilan serta kelalaian mereka, katanya dalam hantaran di media sosialnya. Abdul Hadi yang pernah dilantik sebagai duta khas bertaraf menteri dalam kerajaan sebelum ini menegaskan orang Melayu tidak boleh membiarkan kuasa politik yang masih ada terlepas kerana jahil dan leka. Selamatkan keadaan hari ini dengan perpaduan bangsa Melayu Islam seperti mana Rasulullah SAW memulakan dengan perpaduan bangsa Arab, katanya. Gesaan Abdul Hadi dan PAS ke arah perpaduan berteraskan Melayu bukanlah baru. Ia semakin ketara dibuat parti itu selepas berakhirnya PRU ke-14 pada 2018 dan menyaksikan PAS bekerjasama dengan UMNO melalui Muafakat Nasional. Keputusan PRU ke-15 tahun lalu menyaksikan PAS tercicir daripada kuasa sebagai kerajaan pusat. Sebagai pembangkang, Abdul Hadi antara pemimpin utama seteru kerajaan yang awal membayangkan bakal berlaku perubahan kerajaan di luar pilihan raya sekali lagi. Terbaru, PAS mengadakan kerjasama secara rasmi memberikan sokongan kepada inisiatif Proklamasi Orang Melayu yang diawali bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Inisiatif tersebut disebut mereka sebagai mahu menyatukan semua orang Melayu tanpa mengira parti,
bagaimanapun setakat ini, Bersatu yang menjadi rakan PAS dalam Perikatan Nasional belum menyatakan sokongan mereka kecuali melalui beberapa pemimpin parti terbabit atas kapasiti peribadi. Menurut Abdul Hadi, PAS menyokong inisiatif Mahathir untuk menemukan para pemimpin, ilmuwan, parti politik, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan orang-orang yang berpengaruh dalam kalangan bangsa Melayu. Pada masa sama, Abdul Hadi menggesa pihak yang tenggelam kerana menghalalkan segala cara untuk mencapai matlamat agar diketepikan. Golongan terbabit dakwa ahli politik berusia 75 tahun itu lagi turut menyerang secara peribadi tokoh Melayu yang berjaya dalam politik, ekonomi, akademik dengan pelbagai ungkitan dan sindiran. Abdul Hadi juga mendakwa masyarakat bukan Islam dan bukan Melayu adalah golongan yang terbesar menjadi penyakau serta terlibat dalam kegiatan rasuah. Melayu yang bekerjasama dengan golongan terbabit, tambah Abdul Hadi, termasuk golongan cendekiawan yang meletakkan otak di dalam perut. Dia juga mengumpamakan Melayu dan cendekiawan terbabit seperti kera. Pada masa yang sama, mereka itu bersekongkol dengan kalangan yang nyata, bukan Islam dan bukan Melayu, yang paling besar dan banyak penyakaunya. Paling ramai yang kaya-kaya menjadi penyumbang dan penerima rasuah. Bahkan turut bersamanya, kalangan yang ekstrim politiknya terhadap Islam dan Melayu, kalangan media yang membawa suara syaitan yang menggoda orang Melayu dan kalangan ilmuwan yang otaknya diletakkan ke dalam perut. Mereka melompat laksana kera yang bergayut di mana pokok yang lebat buahnya, termasuk buah beracun dan memabukkan, katanya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Dr. Mahathir Mohamad terus bertelagah dan bertikam lidah berhubung isu aset masing-masing di sebalik kes itu kini di mahkamah. Kali ini giliran Mahathir pula meminta Anwar mengisytiharkan kekayaannya semasa menjadi timbalan Perdana Menteri dari 1993 hingga 1998 dengan mendakwa dia adalah antara pemimpin terdahulu yang dituduh mengamalkan kronisma. Dia mengulas gesaan Anwar yang mengulangi cabaran kepadanya supaya mendedahkan semua harta peribadi dan aset milik keluarganya. Mahathir sebelum ini memfailkan saman berjumlah 150 juta ringgit terhadap Anwar berhubung dakwaan bahawa dia mengumpul kekayaan peribadi ketika berkuasa. Konon ramai pemimpin dahulu kaya kerana rasuah dan dia punyai berpuluh kotak berkenaan tuduhan ini. Kalau sudah ada dedahlah dan kashlah di mahkamah, katanya. Daripada mengheret pemimpin berkenaan ke mahkamah, Mahathir berkata Perdana Menteri meminta mereka mengisytiharkan harta masing-masing dan menggunakan kekayaan peribadi mereka untuk membantu golongan miskin. Anwar adalah satu dari pemimpin lama yang dituduh bantu kroni dedahlah kekayaan di masa dia jadi timbalan Perdana Menteri seperti yang dituntut sekarang dan bantulah rakyat dengan duit sendiri, bukan duit kerajaan, katanya dalam beberapa hantaran di media sosial. Memandangkan Anwar mendakwa mempunyai maklumat tentang berbilion yang disapu oleh dirinya dan keluarganya, Mahathir berkata tidak perlu baginya untuk membuat pengisytiharan awam. Dia punyai banyak kotak dokumen yang kononnya penuh maklumat berkenaan kekayaan saya. Di mahkamah, tunjuk bukti yang ada pada Anwar akan kekayaan saya. Dengan itu, pengisytiharan tentang kekayaan saya akan diketahui dunia. Tak perlu saya isytiharkan lagi, tetapi Anwar juga perlu isytihar, katanya. Sebelum pilihan raya umum lalu, Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan mengisytiharkan aset bersih sebanyak 11.18 juta ringgit. Dia mengisytiharkan RM828,667.83 dalam bentuk aset tunai dan 10.35 juta ringgit dalam hartanah. Mahathir 97 dan Anwar 75 telah terlibat dalam perbalahan sengit yang menjangkau lebih 2 dekad sejak bekas Perdana Menteri itu memecat timbalannya pada 1998. Bekas Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar percaya Tun Dr. Mahathir Mohamad jujur dalam perjuangannya terhadap orang Melayu. Bekas Ahli Parlimen Rembau itu berkata, Mahathir sememangnya dikenali sebagai Ultra Melayu sejak sekian lama. Dari sudut lain, ia adalah prinsip sekurang-kurangnya kepada Mahathir. Saya tahu dia memang percaya kepada ini. Sebab ini, beliau menulis Dilema Melayu. Dia bapa nasionalis politik Melayu. Dia Ultra. Bagi saya ini bukan luar biasa untuk Mahathir. Sebab selagi dia ada nyawa, Mahathir akan memperjuangkan isu ini. Untuk mengatakan bahawa Mahathir bersikap oportunis, mungkin. Tapi bagi saya ini adalah betul-betul sesuatu yang ikhlas, kata Khairi. Beliau berkata demikian dalam program Kedua Sekejap yang dihoskan secara bersama bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan. Program selama sejam yang disiarkan di media sosial itu antara lain membincangkan mengenai topik proklamasi orang Melayu yang diterajui oleh Mahathir. Beberapa pemimpin PAS termasuk presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang turut menandatangani proklamasi itu baru-baru ini. PAS dari satu sudut berbeza sebab satu ketika kita lihat ideologi PAS cerita bangsa Melayu diistilahkan sebagai asabiah, sesuatu yang bertentangan dengan ideologi Islam yang dibawa oleh PAS. Ramai agak terkejut bila PAS sekarang setuju dengan proklamasi Melayu sebab identiti PAS selama ini adalah Islam. Mungkin di situ ada tanggapan oportunis, tapi bagi Tun Mahathir, saya rasa ini adalah benda biasa. Dia memang Ultra Melayu, kata Khairi. Tambah beliau, penglibatan PAS dalam gerakan proklamasi orang Melayu
adalah bersifat oportunis atau mengambil peluang dalam menentang musuh politik bersama, iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini tindakan oportunis. Ada peribahasa, musuh kepada musuh saya adalah kawan saya. Dalam hal ini, PAS mungkin melihat Mahathir adalah musuh Perdana Menteri ke-10 dan baru-baru ini ada polemik saman fitnah antara Mahathir dan Perdana Menteri ke-10. Oportunis dari segi Perdana Menteri ke-10 sememangnya ada masalah dari segi sokongan Melayu. Untuk memainkan isu kaum ini akan beri kelebihan kepada PAS sebelum pilihan raya negeri ini, kata Khairi.